Budaya dan tradisi merupakan suatu pola hidup yang berkembang dalam masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Lantas, budaya memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan dalam masyarakat itu sendiri yang merangkumi kepercayaan, kesenian, hukum, adat, malah ia kenyataan intelektual yang artistik yang menampilkan ciri khas sesuatu masyarakat. Hingga saat ini di Lombok terdapat pelbagai budaya daerah yang sudah berkembang dalam masyarakat sehingga jika dikelolakan secara profesional akan dapat menarik minat pelancong untuk berkunjung ke Lombok yang seterusnya dapat meningkatkan lagi pendapatan masyarakat setempat. Ikuti laporan bahagian akhir episod khas Lombok oleh wartawan Muhammad Azim Zaid. Banyu Mulek merupakan pusat industri pembuatan tembikar yang terkenal di Lombok dan pastinya peluang ini tidak dilepaskan bagi pelancong yang sukakan hasil seni dan hiasan yang berbeza. Kebanyakan pembuat tembikar di sini adalah golongan wanita. Berikutan masyarakat setempat percaya bahawa mereka lebih teliti dan kreatif sehingga ia mampu diterjemahkan dalam pembuatan tembikar yang dihasilkan. Ini antara tembikar yang dibuat oleh masyarakat Lombok itu sendiri, di mana difahamkan mereka boleh menyiapkan sehingga 7 ke 8 tembikar setiap hari, dan antara keunikannya mereka masih lagi menggunakan tradisional iaitu menggunakan roda ini, dan yang paling penting mereka menggunakan batu vulkanik untuk polishing atau memperhiasi batu atau tembikar ini sendiri. Sementara itu, bagi pengusaha tembikar Rismunika Astuti, Rahmat Sayuti, apa yang menariknya di sini adalah cara pembuatan tembikar di Banyu Melek itu sendiri yang masih mempertahankan teknik pembakaran tradisional iaitu dengan menggunakan jerami dan kayu bakar. Namun, pelancong pastinya teruja untuk melihat dekorasi di kawasan Banyu Mulek ini kerana anyaman rotan dijadikan sebagai penghias selain tembikar yang dihasilkan akan dihiasi dengan pasir putih yang ditampalkan dengan corak dan motif tertentu sehingga membentuk hiasan yang unik dan menarik. Tembikar yang berharga sekitar RM25,000 hingga RM900,000 atau RM7.50 sehingga RM300 itu pastinya menjanjikan kepuasan kepada pemiliknya, memandangkan keasliannya yang unik dan ketahanannya yang kukuh. Malah tembikar yang dihasilkan turut dipasarkan ke luar negara, termasuk di Amerika Syarikat dan Sepanyol. Sementara itu, pelancong wajib berkunjung ke Kampung Sadeh yang begitu unik kerana seluruh warganya masih mempertahankan tradisi dan budaya suku Sasak, baik dari segi aktiviti seharian, bangunan maupun perkahwinan. Menurut seorang penduduk di Kampung Sadeh, Anaf Ngembor, mereka yang ada sekarang merupakan generasi ke-15 dengan jumlah rumah di sekitar 144 buah rumah. Rumah di Sadeh memiliki bentuk yang hampir sama yang diperbuat daripada kayu dengan atap rumbia, di mana bahagian hadapan rumah pintunya dibuat rendah dan bahagian tengah rumah menjulang tinggi. Satu rumah adat yang paling tua di Desa Sadeh diperbuat daripada kotoran kerbau dan untuk mengemok bahagian lantai ataupun tembok digunakan kotoran kerbau kerana tidak menggunakan simen untuk lantainya. Bahkan bila ada yang retak adalah memadai dilumuri dengan kotoran kerbau agar melekat kembali. Masyarakat Kampung Sadeh terkenal dengan tradisi kahwin culik. Setiap pemuda yang ingin menikahi wanita pujaan hatinya harus menculik calon mempelai wanitanya selama semalam. Kemudian keesokan harinya, wakil dari keluarga lelaki akan datang ke rumah keluarga perempuan untuk memberitahu mengenai penculikan itu. Muzium Negeri Nusa Tenggara Barat di Mataram ini mempunyai sekitar 7,513 artifak yang merupakan peninggalan sejarah dan lambang perjalanan hidup masyarakat setempat
dipercayai berasal dari zaman Paleolitik lagi. Antara koleksi yang disimpan adalah 416 judul naskah lama diperbuat daripada daun, alatan senjata selain beberapa peralatan hidup masyarakat ala peradaban zaman dahulu seperti peralatan dapur dan alat bercucuk tanam. Ketua Pengarah Muzium Nusa Tenggara Barat, Baik Maya Rahmayati berkata, pelancong dapat melihat sendiri koleksi dari suku yang mendiami Lombok dan Sumbawa selain peninggalan dari bangsa Cina yang pernah berdagang di situ. Kesimpulannya, budaya dan tradisi mampu melonjakkan industri pelancongan yang memberi pendapatan besar kepada Indonesia. Lantas, ia perlu dipelihara sebaik mungkin. Laporan Muhammad Azim Zaid untuk Jurnal Bernama.